Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hadi selaku pengurusi majlis, yang diraikan penceramah jemputan kita pada malam ini, yang berbahagia Datuk Tamrin Tun Abdul Ghaffar Baba, yang dikasihi tuan rumah Pak Din dan seluruh ahli keluarga beliau, yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Guru Pak Adik Awal, Tuan Guru Pondok Glemas, Saudara Haji Nawawi Haji Adam, Ketua Penerangan PAS Kawasan Tumpat, penceramah jemputan yang belum berada di atas pentas tapi telah pun bersama di kompleks ini, Cikgu Mala dan suaminya Cikgu Ma'ruf, barisan kepimpinan Pakatan Rakyat Kawasan Tumpat, barisan kepimpinan MTD Wakabaru, para pimpinan masyarakat, alim ulama, anggota-anggota keselamatan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam 2 Muharram 1434 Hijriah, kita dapat bersama sekali lagi di kompleks Podenta ini dalam sambutan Ma'al Hijrah peringkat Dun Wakabaru, setelah tidak sampai 2 bulan yang lalu kita telah pun berhimpun di sini meraihkan penghijrahan Podenta bersama keluarga dan seluruh anggota kaki tangannya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita pilih tempat ini untuk menyambut Ma'al Hijrah pada tahun ini di peringkat Dun Wakabaru. Saya rasa adalah merupakan satu pemilihan yang cukup tepat, oleh kerana berlaku penghijrahan yang besar di sini. Dan para penceramah kita pada malam ini, kita pilih yang berbahagia Datuk Tamrin, yang juga merupakan tokoh hijrah, daripada memperjuangkan ataupun berada dalam perjuangan perkauman yang sempit UMNO kepada satu perjuangan kebenaran, perjuangan keadilan, satu perjuangan yang luas yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini adalah merupakan malam yang bersejarah. Kita sambut sambutan Ma'al Hijrah di tempat berlakunya hijrah di tempat kita ini, dan kita jemput penceramah juga yang merupakan tokoh hijrah yang baru saja berhijrah pada bulan 8 yang lalu.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengambil sempena semangat tahun baru hijrah ini, marilah kita meningkatkan azam kita supaya kita melaksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh, supaya kita melaksanakan kerja memberikan kemenangan kepada Islam, supaya kita mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran tetangga kita, waris-waris kita, supaya sama-sama berhijrah. Kalau hari ini mereka masih bersama dengan perjuangan yang terlalu sempit, perjuangan perkauman UMNO yang terlalu sempit, yang kadang-kadang disempitkan lagi bukan setakat perkauman, tetapi disempitkan kepada keluarga, disempitkan kepada perjuangan untuk mengisi perut dan sebagainya, supaya mereka ini beralih sesuai dengan semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita lihat, kalau kita kaji kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah dalam suasana masyarakat Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut, wahai Muhammad, apakah yang kamu kehendaki dengan perjuangan ini? Kenapakah kamu melakukan kerja-kerja ini sehingga memecah belahkan masyarakat, memecah belahkan perpaduan kaum dan sebagainya? Adakah kerana kamu nak kepada harta? Kalau kamu nak kepada harta, maka kami akan kumpulkan harta orang Quraisy ini, kami berikan kepada kamu supaya kamu menjadi orang yang paling kaya di sini. Atau adakah kerana wanita? Kalau kerana wanita, maka kami akan pilih wanita-wanita yang cantik untuk kamu peristrikan mereka. Atau adakah kerana tahta, kerana nak memiliki kuasa, kerana nak jadi raja? Kalau kerana nak jadi raja, maka kami akan berikan kamu untuk jadi raja. Cuma menjadi raja di Mekah, kena laksanakan perlembagaan Lokrit, kena laksanakan perlembagaan Abu Jahal. Islam tidak boleh ditegakkan. Namun apa yang dijawab oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya diletakkan matahari di tangan kananku dan diletakkan bulan di tangan kiriku, namun untuk berhenti daripada seruan ini tidak sama sekali. Hari ini kita mari dengan pelbagai cubaan, kita mari dengan pelbagai cabaran untuk kita meninggalkan satu perjuangan yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disogok dengan pelbagai bentuk kemudahan, kita disogok dengan berbagai bentuk keuangan yang sementara. Lah ni, apa ni? Bantuan rakyat satu Malaysia yang mari selepas pilihan raya yang ke-12 yang lalu. Selama ni rakyat tak dapat bantuan ni. Mari dekat pilihan raya kali ni ada sumbangan rakyat, bantuan rakyat satu Malaysia. Ini adalah merupakan sogokan-sogokan pilihan raya. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mana menolak segala bentuk sogokan, termasuk untuk menjadi raja, maka menjadi tanggungjawab kita. Hari ini di kalangan orang UMNO, dia bawa cerita, dok perjuangkan PAS ni untuk apa lagi, kata dia. Untuk apa lagi? Kita boleh semayang di sini di Malaysia ni, boleh sembahyang elok-elok, tak ada apa-apa. Masjid banyak, kata dia, dibina oleh kerajaan. Kita boleh berpuasa, boleh keluar zakat, boleh pergi haji. Jawapannya ialah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ditawarkan untuk menjadi raja, maka dia boleh bersembahyang di Mekah, dia boleh keluar zakat di Mekah. Nabi ditawarkan untuk menjadi orang yang paling kaya, maka dia boleh keluar zakat di Mekah. Nabi boleh melaksanakan haji di Mekah. Tapi Nabi pilih untuk berhijrah ke Madinah kerana keadilan Islam tidak dapat ditegakkan di Mekah walaupun jadi raja. Jadi ini satu pengajaran yang cukup besar dalam kita menyambut hijrah, dan kita naklah sebarkan kepada seluruh rakyat supaya mana sama-sama bersama dalam perjuangan menghayati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yang sebenar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hamba nak sebut, boleh jadi pengurusi majlis tak ni selah sebut. Malam ni kita buat sambutan di sini.
Di beberapa tempat di seluruh negeri pada malam ini juga diadakan sambutan-sambutan yang serupa. Pagi esok kita akan mendengar ucapan dasar Presiden PAS. Saya harap tidak ada seorang pun daripada kita yang ada kemampuan dari segi kesihatan dan kenderaan untuk hadir mendengar sendiri ucapan dasar Presiden PAS. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tak dengar sendiri ucapan dasar daripada mulut Presiden, kalau kita dengar TV3, TV2, TV1 pada malam esok, ucapan ini akan diselewengkan. Akan diselewengkan. Jangankan ucapan Presiden PAS. Pada 11 hari bulan 11 2012 baru ni, pada masa hari sambutan keputeraan Sultan Muhammad yang kelima, dalam ucapan titah Sultan Kelantan yang menyebut secara jelas, Sultan Kelantan menyebut secara jelas supaya kerajaan persekutuan membina jalan di Kelantan ini yang bertaraf lebuh raya seperti mana negeri-negeri lain. Dan katanya, jangan abaikan negeri Kelantan, kerana Kelantan juga sebahagian daripada persekutuan Malaysia. Kerana Kelantan juga sebahagian daripada Malaysia. Ini titah ucapan Sultan Muhammad yang kelima. Titah ucapan itu pun diselewengkan. Bila baca surat khabar dan esok keesokannya, kita dapati Sultan sebut puji kerajaan persekutuan kerana membina jalan raya di negeri Kelantan. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia orang ni bukan saja boleh nak tabah Sultan, ucapan Sultan diselewengkan begitu sekali. Dan Sultan Muhammad keempat, Sultan Muhammad yang kelima juga, dalam di peringkat awal ucapannya memuji tindakan kerajaan negeri Kelantan menjalankan dasar bertani satu ibadah yang bukan sahaja mengutamakan keuntungan, tetapi menyeru rakyat supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam gagasan bertani satu ibadah. Disebut secara jelas oleh Sultan Muhammad yang kelima. Keesokan harinya disebut dalam surat khabar, Sultan menegur kerajaan Kelantan kerana hanya mengutamakan keuntungan dalam kerja-kerja pertanian dan sebagainya. Jadi kalau ucapan titah Tuanku Sultan itu boleh diselewengkan oleh TV1, TV2 dan TV3, maka sudah tentulah ucapan-ucapan Presiden PAS, ucapan-ucapan pimpinan PAS dan saya selaku ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan boleh melihat secara jelas bagaimana kita bersidang dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Dalam sidang baru ni, UMNO Barisan Nasional tidak membawa satu soalan pun dalam Dewan. Tak ada soalan. Tak boleh nak soal. Orang Kelantan kata tak boleh nak teng, tak boleh nak soal. Tiba-tiba bila baca surat khabar esok, macam-macam benda yang dia kata. Sedangkan dalam Dewan mereka tidak mengemukakan soalan. Itu peranan surat khabar, itu peranan media. Dan suasana ini tidak akan berubah sehingga kita bersama merubah kerajaan di peringkat persekutuan. Dan peluang ini terbuka luas sekarang. Kita ambil semangat peristiwa hijrah ini supaya kita sama-sama menyemarakkan semangat ini. Kita mulakan di kompleks Pak Dentar ini, sebarkan seluruh Wakaf Baru, seluruh negeri Kelantan dan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya sedang menanti untuk melakukan perubahan dalam pilihan raya yang akan datang ini. Jangan kita di Wakaf Baru ni ketinggalan. Saya ucap terima kasih sekali lagi, tahniah kepada Puan Din dan semua pihak yang menjayakan program pada malam ini, khususnya kepada penceramah-penceramah jemputan yang meraihkan permintaan kita untuk berceramah di tempat kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.